Shalom dan selamat tengah hari. Selamat berjumpa kembali lagi dalam alam cyber ketika pergerakan dilarang buat masa kini. Inilah minggu kedua sebelum Advent dan tinggal 40 hari lagi untuk kita tinggalkan tahun 2020, tahun yang penuh dengan dugaan, pencubaan dan cabaran. Minggu ini kita akan lihat sedikit sebanyak tentang persediaan kita terhadap hidup kerohanian kita dalam renungan topik minggu ini, perubahan yang lazimnya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, terima kasih ke atas hari ini, satu lagi hari yang Bapa telah anugerahkan kepada kami untuk berjalan di atas bumi ini. Bantulah kami dengan membuka telinga kami, mata kami, dan sentuhkanlah hati kami, agar firman Bapa hari ini kami terima dan berubah bukan lagi seperti yang terdahulu, dengan hati yang keras, tetapi dilembutkan oleh Roh Kudus agar hati kami bersiap sedia untuk kedatangan Yesus kali keduanya. Amin. Di dalam ketiga bacaan hari ini, bacaan pertama dari Zefaya 1 ayat 7 dan ayat 12 hingga hujung. Bacaan yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga 11. Bacaan Injil, Matius 25 ayat 14 hingga 30. Kita lihat sesuatu yang sama di antara semua bacaan tadi, yaitu persediaan dan amaran yang diberikan, dan apakah perubahan yang lazimnya dibuat selepas mendengar dan menerima firman Allah. Dalam Zefaya, kita baca tentang kehadiran hari Tuhan dalam ayat 14 yang tertulis ayat 14, hari Tuhan yang besar itu sudah dekat, amat dekat, dan sedang datang dengan sebegitu cepat. Dengar, hari Tuhan itu pahit, kesatria pun akan memekik-mekik di dalamnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, kita dapat ini. Ayat 2, kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. Dalam Matius 25 ayat 19, tiba-tiba tuannya balik mengejut. Ayat 19, selepas beberapa lama tuan kepada hamba-hamba itu pulang lalu menyelesaikan kira-kira dengan mereka. Sebelum semua ini terjadi, apa yang manusia buat? 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. Ayat 1, ketahuilah bahawa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta wang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci.
Ayat 3, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas dan pembenci kebaikan. Ayat 4, khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah. Ayat 5, mereka menjalankan kewajipan agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang demikian. 2 Timotius 3, 1 hingga 5. Nah, ini pula akan dikata oleh orang-orang tertentu seperti diwahyukan dalam 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 4. 2 Petrus 3 ayat 3. Pertama, kamu harus tahu bahawa para pencemuh akan muncul pada akhir zaman, sambil berbuat sesuka hati memuaskan nafsu. Ayat 4, mereka akan berkata, manakah kedatangannya yang dijanjikan itu? Nenek moyang kita sudah tiada, tetapi segala-galanya berterusan seperti sejak alam mula dicipta. Saudari dan saudara seiman, adakah perkara-perkara sebegini kita sedang saksikan sekarang? Adakah kita sedang mendengarnya sekarang? Adakah persediaan yang sudah saudari dan saudara, apakah persediaan yang sudah saudari dan saudara lakukan? Adakah saudari dan saudara berkelakuan seperti yang dikatakan di atas? Adakah kita mengambil remeh perkara ini? Sekarang, apa perlu kita buat? Matius 24 ayat 44 menyeru. Matius 24 ayat 44. Kamu juga hendaklah sentiasa bersedia. Anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Amaran dalam Matius 25 13. Matius 25 ayat 13. Oleh itu berjaga-jagalah kerana kamu tidak tahu hari dan waktunya. Lukas 12 ayat 40 pula memberi amaran sebegini. Oleh itu kamu hendaklah bersedia kerana anak manusia akan datang pada suatu masa yang tidak kamu sangka. Baiklah, sesudah mendengar semua amaran ini, apakah lazimnya saya buat untuk bersiap sedia sebelum semua ini berlaku? Ingatlah, sekiranya tuan rumah mengetahui bila masanya pencuri akan datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Kamu juga hendaklah sentiasa bersedia. Anak manusia akan datang pada saat yang kamu tidak sangka. Matius 24 ayat 42 ayat 44. Apakah langkah-langkah harus saya ambil untuk menyediakan diri sebelum datangnya Yesus untuk kali kedua untuk menghakimi dunia? Apakah perubahan yang perlu pada diri saya ini? Perubahan pertama ialah hidup
dalam Yesus. Mempunyai hubungan yang intim dengannya, berdoa selalu, bercakap dengannya, baca firman-Nya. Jangan lemah, jangan leka, jangan lelah, jangan malas. Berpegang teguh dalam firman dan iman, sebab masanya akan tiba di mana keimanan kita akan diuji. Ada yang sudah rebah selepas ujian. Jangan lepaskan anugerah ini kepada sesiapa dan pada bila-bila masa sehingga sampai garis penamat. Iblis akan pastikan kita kalah dan menyerah diri. Keimanan kita akan tercabar. Perubahan keduanya ialah kita harus berwaspada. Dalam Markus 13 ada dua amaran dari Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Oleh itu kita sebagai penganut harus berwaspada, berhati-hati kerana Yesus mula berkata kepada mereka, awas, jangan terperdaya oleh sesiapa pun. Ayat 6. Ramai akan datang dengan namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan membuat ramai orang terperdaya. Markus 13, ayat 5 dan 6. Markus 13, ayat 21 hingga 22. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Kristus ada di sini. Atau lihat, dia ada di sana. Janganlah percaya. Ayat 22. Kerana beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul menunjukkan pelbagai tanda serta keajaiban untuk memperdaya orang. Kalau boleh, termasuk umat pilihan. Paulus beri amaran sebegini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 hingga 3. Sekarang saudara-saudaraku, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan betapa kita akan dikumpulkan bersamanya kelak, kami menyerumu, janganlah kamu mudah keliru atau goyah jika orang berkata, hari Tuhan sudah tiba, kerana kononnya kami yang mengatakan begitu melalui nubuat, ajaran atau surat. Janganlah sekali-kali biarkan sesiapa memperdayamu, kerana hari itu tidak akan datang sebelum berlakunya kemurdatan dan manusia leluasa, iaitu anak kebinasaan menampilkan diri. Perubahan ketiganya ialah sedia dengan kedatangan Yesus kali kedua, sentiasa berjaga-jaga sebab kita tidak tahu bilakah tarikh dan masanya. Markus 13 ayat 32, 33, ayat 32. Tetapi tentang hari atau waktunya tiada siapa yang tahu, baik para malaikat di syurga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Ayat 33. Berhati-hatilah, berjaga dan berdoa,
Kerana kamu tidak tahu bila saatnya. Markus 13 ayat 32 ayat 33. Ingat, berjaga-jaga dan berdoa, seru Paulus. Perubahan yang keempatnya ialah berhati-hati dengan cara kita hidup dalam dunia ini. Paulus menyeru Titus 2 ayat 12 dan 13. Titus 2 ayat 12 dan 13. Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas dan menghormati Allah pada zaman ini. Ayat 13, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus Penyelamat kita akan terserlah. Perubahan yang kelimanya, kita harus mendorong, membangun, dan menggalak, dan menyenangkan hati sesama sendiri. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Ayat 18, oleh itu hendaklah kamu menyenangkan hati sesama sendiri dengan kata-kata ini. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam memudaratkan diri sendiri. Amsal 16 ayat 24 menyeru kita dengan kata-kata ini. Ayat 24 dari Amsal 16. Kata-kata yang menyenangkan seperti sarang lebah madu, manis bagi jiwa dan menyembuhkan tulang. Lidah yang menenangkan ialah pokok hayat, tetapi lidah yang memutarbelitkan mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 4. Berhati-hatilah dengan kata-kata kita, dengan mulut kita, kerana apa yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskan. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Perubahan yang keenamnya, kita harus hidup demi masa depan, yaitu hidup abadi bersama Bapa di syurga. Bukan hidup sebaliknya seperti kita selalu dengar. Eat, drink, and be merry. Dan tidak peduli akan Allah. Kita harus sentiasa berjaga-jaga dengan cara hidup kita, cara kita berfikir, berkelakuan, dan bercakap. Ingat amaran tadi. Kita tidak tahu bilakah Yesus akan kembali. Hanya bersedia saja. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna, supaya mahkotamu tidak diragut orang.
Wahyu 3 ayat 11. Roma 6 ayat 23. Kerana ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kehidupan kekal dalam Yesus adalah tumpuan kita kini dan selama-lamanya. Itulah pemberian Allah untuk semua yang percaya kepadanya. Kita dan ahli keluarga kita, sahabat andai kita, semua kenalan kita, kepada yang percaya, inilah anugerah Allah. Perubahan yang ketujuh ialah pesanan Yesus sebelum kebangkitannya ke syurga, iaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dalam bahasa Inggerisnya, The Great Commission. Ini adalah satu perintah, bukannya satu cadangan. Matius 28 ayat 18 hingga 20. Segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Ayat 19, oleh itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Saudari dan saudara, kita ini orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita inilah saksi Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi. Dah, jangan tunggu lagi. Jangan kata esok masih ada. Jangan kata ini bukan tugas saya. Itu tugas padri. Itu tugas pastor. Itu tugas katekis. Itu tugas leader. Jangan kata biarlah orang lain yang buat. Saya tidak pandai. Janganlah ingat diri sendiri saja. Kita ada ahli keluarga yang lain. Kita ada saudara mara. Kita ada kawan-kawan. Kita ada kenalan. Sayangilah mereka seperti Tuhan menyayangi kita. Jangan biarkan mereka yang disebut tadi tersingkir, tertinggal, dan dibinasakan di hari kehadiran Yesus nanti. Tidak ada guna menangis ketika orang itu mati. Sepatutnya kita bersyukur kerana orang itu sudah berpindah dari alam duniawi ke alam rohani penuh dengan kepercayaan yang ditunjuknya ketika dia masih hidup di atas bumi ini. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat 9, Tuhan bukannya lengah menepati janji seperti sangkaan sesetengah orang, tetapi amat bersabar dengan kita kerana Dia tidak mahu seorang pun binasa,
dan Dia ingin semuanya bertaubat. Saudari dan saudara seiman, kalau apa yang dikongsikan ini menyentuhkan hati kalian, buatlah sesuatu sekarang. Berubahlah hari ini. Berubahlah dalam perangai, berubahlah dalam tabi'i, berubahlah dalam kata-kata, berubahlah dalam pemikiran, kelakuan, dan semuanya. Berubahlah demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan tunggu lagi. Bertaubatlah, bersedialah, janganlah terperangkap, janganlah terjerat, kembalilah kepada Tuhan. Inilah masanya. Maranatha, Yesus datang kali keduanya. Yesus datang cepat. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.